Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan, kita bertemu lagi sambungan ulasan saya ke atas sebuah fatwa daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan tentang aliran Wahabiyah, di mana setelah bermesyuarat sebanyak 3 kali dinyatakan ataupun diputuskan bahawa aliran Wahabi ini adalah satu aliran yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Lalu dalam fatwa tersebut disenaraikan 13 ciri kenapa dikatakan Wahabi ini bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka saya pun mengulas satu daripada ciri-ciri tersebut supaya pertama, kita dapat kenal ada tak Wahabi yang berpegang dengan ciri-ciri itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ia ada berpegang, apakah bermaksud mereka ini bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Okey, jika ada Wahabi yang sememangnya berpegang kepada 13 ciri-ciri tersebut, apakah bererti mereka tu sememangnya kerana berpegang pada 13 ciri itu menjadi bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Jadi setakat ni yang kita telah bincang ialah, okey, setakat ni yang boleh dirumuskan ialah Wahabi yang disebutkan dengan sifat-sifat demikian macam tak wujud pun di Malaysia. Okey, yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri itu pula yang disenaraikan itu sebenarnya bukanlah pun ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, tak apa ya. Sekarang kita masuk ke ciri yang ke-6. Okey. Baik, sekejap. Okey, bagi yang ni, alright, kita sedang merujuk pada fatwa ini. Ciri yang ke-5 sudah, ke-6 sudah. Okey, kita masuk ciri yang ke-7, iaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara makna zahir semata-mata dan menolak pentakwilan dalam memahami teks Al-Quran. Okey, saya ulangi ya. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara makna zahir semata-mata dan menolak pentakwilan dalam memahami teks Al-Quran. Jadi tuan-tuan, fatwa ini, link kepada fatwa ini ada saya bagi di bahagian description. Mana description itu? Sila exit tajuk, sila exit video ini, tap pada tajuk, ada keluar tu kotak, ada 2 link di situ. Yang pertama ialah fatwa ini, yang kedua siri ataupun playlist video saya dalam topik ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk daripada yang pertama ya. Baik. Tentang ciri yang ini ni, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kaedah usul fiqh ke usul tafsir ke apa ke, antara satu kaedah yang disepakati, yang juga disebut dalam kitab-kitab yang sangat basic ialah nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah hendaklah difahami secara zahir, melainkan ada qarinah, ada bukti bahawa ia hendaklah difahami dengan cara yang lain. Baik mungkin kerana ia majaz ke, ia kinayah ke, atau ia perlu ditakwil. Okey, tuan-tuan, takwil ni apa? Okey, takwil pada zaman awal Islam, pada zaman salafus soleh, takwil dan tafsir ni hampir sama. Bahkan sehingga sekarang ini pun, tafsir dan takwil, jika kita buka kitab-kitab yang membahas tentang istilah ini, ia hampir sama. Tetapi tak apa, secara mudahnya takwil ni bermaksud kita ubah lafaz itu dengan satu makna kepada makna yang lain. Dan perubahan ini bukan suka-suka hati nak berubah. Okey, ada bukti, ada sebab kenapa ia perlu diubah, dan hasil perubahan itu, hasil takwil itu hendaklah ia masih dalam kerangka, masih dalam koridor bahasa Arab yang dikenali, bukan takwil yang jauh, bukan takwil batiniah, bukan takwil sebagaimana dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 114 di hujung itu. Allah SWT memuji Nabi Ibrahim bahawa beliau seorang yang awah dan halim. Lalu sifat awah itu ditakwil kepada zikir Itu adalah takwil yang jauh. Itu adalah takwil yang batil. Itu adalah takwil yang tertolak. Okey? Dan itu satu kesalahan yang besar kerana melalui takwilan tersebut mereka cuba merumuskan, walaupun mereka cuba untuk menggunakan dalil itu untuk menjustifikasikan zikir mereka, saya tak tahulah secara sedar atau tidak, mendakwa berdasarkan ayat itu bahawa Nabi Ibrahim pun berzikir Tak apa, saya dah ulas ni dalam video yang lain. Sebab nak menyatakan kita marah tuan-tuan. Kita sayang Nabi Ibrahim, Khalilullah,
dan kita marah orang menyandarkan perkara ini kepada Nabi Ibrahim. Tak apa. Okey, itu satu contoh takwilan yang batil, ya. Okey, jadi bukan suka-suka takwil. Maka ada sebab, ada bukti kan di mana takwilan itu perlu dilakukan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang dituduh Wahabi juga menerima takwil. Cuma mereka tidak takwil suka-suka. Mereka takwil hanya apabila ada bukti, ada qarinah bahawa nas itu atau lafaz itu tidak boleh difahami secara zahir. Sebaliknya hendaklah ditakwil kepada maksud lain. Dan hasil takwilan itu juga selari dengan kerangka bahasa Arab, selari dengan kita sebut apa? Koridor bahasa Arab, bukanlah takwilan yang jauh ataupun batil. Baik, saya nak bagi satu contoh di mana kalau kita tanya mana-mana orang yang dituduh Wahabi, mana-mana tokoh yang dituduh Wahabi, sebab orang yang klaim Wahabi ni memang tak ada, tapi yang dituduh tu ada, baik di Malaysia maupun negara lain. Satu contoh, ya. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 186, Allah Subhanahu Taala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini qarib. Qarib ni dekat. Okey, dan secara zahir, secara dahir, dekat tu lazimnya difahami dengan dekat yang dekat secara fizikal. Okey, tetapi di kalangan salafus soleh, okey, mereka tidak memahami ayat ini secara zahir. Kenapa? Sebab ada bukti lain bahawa dekat yang dimasukkan di sini bukanlah dekat secara fizikal. Kenapa? Sebab ada ayat-ayat yang lain yang menerangkan bahawa Allah fis sama istawa alal arash. Okey, jadi Allah bukanlah ada dekat dengan kita di mana-mana, saya ke orang lain ke apa ke, tetapi Allah fis sama istawa alal arash. Okey, ini kefahaman generasi salafus soleh. Maka mereka sampai ke sekarang ini, tak percaya boleh buka tafsir Ibn Katsir ke apa ke, mereka berkata qarib yang dimasukkan dalam ayat 186 surah Al-Baqarah ini bukanlah dekat secara fizikal, maha suci Allah daripada sedemikian, tetapi yang dimasukkan dekat dari sudut pendengaran. Maknanya Allah mendengar doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Dekat dari sudut pengetahuan, berarti Allah mengetahui orang yang berdoa kepadanya. Allah mengetahui isi hati orang yang berdoa kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu bentuk takwilan di mana qarib bukanlah makna zahir, yang ini dekat secara fizikal, maha suci Allah sedemikian, tetapi dekat dari sudut pengetahuannya, dekat dari sudut pendengarannya, dekat dari sudut rahmatnya ke apa, ya. Ini kita boleh tanya mana-mana orang yang dituduh sebagai Wahabi, mereka bila tanya, ayat ni macam mana Allah dekat ni? Oh tak, mereka akan kata ini dekat dari sudut pendengaran, ini dekat dari sudut ilmunya dan sebagainya, ya. Kenapa ditakwilkan sedemikian? Kerana Allah fis sama istawa alal arash. Okey. Jadi ini adalah satu bentuk takwilan. Jadi sangatlah tidak betul apabila dikatakan bahawa orang yang dituduh Wahabi ni memiliki satu ciri yang hanya berpegang pada zahir Al-Quran dan tidak mentakwilkannya ataupun tidak menerima takwil. Bahkan bila dibaca teks ni, ataupun ciri-ciri ketujuh ni, memahami Al-Quran dan Sunnah secara makna zahir semata-mata dan menolak pentakwilan dalam memahami teks Al-Quran, seolah-olah kalau nak jadi ahli sunnah wal jamaah, kena sentiasa takwil. Salah tu. Sebab sekali lagi saya ulangi, bahawa dalam mana-mana kita, usul tafsir ke, usul fiqh apa ke, kalau tuan-tuan puan-puan tak tahu, boleh tanya mana-mana rakan yang belajar dalam topik ini, yang tahun 1 dalam universiti tu pun tahu benda ni, kaedah yang saya sebut ni, bahawa setiap nas, baik Al-Quran maupun hadis, difahami secara zahir, melainkan ada qarinah, ada bukti, ada petunjuk bahawa ia sepatutnya difahami dengan cara yang lain, baik secara majaz ke, secara kinayah ke, ataupun patut ditakwilkan kepada sesuatu yang lain. Dengan syarat hasil takwilan tersebut itu masih selari dengan maksud ataupun penggunaan makna dalam bahasa Arab, dan ia bukanlah satu takwilan yang jauh, satu takwilan yang pelik, satu takwilan yang asing, sebagaimana mereka yang berzikir cuba mendalilkan, cuba menjustifikasikan diri mereka dengan berhujah, berdalil dengan ayat 114 surah At-Taubah, sesungguhnya Ibrahim ni adalah seorang yang awah lagi halim. Lalu awah tu mereka takwil sebagai zikir Macam mana boleh jadi macam tu?
Okey. Jadi nampak ini ulasan saya ya. Okey. Jadi kita ataupun kita ya yang mengikuti sunnah, kita yang mengikuti salafus soleh ataupun kita yang dituduh sebagai Wahabi melakukan pentakwilan, kita bukanlah tolak 100%, kita melakukan pentakwilan dengan syarat-syaratnya. Antaranya ialah ada petunjuk, ada bukti, ada keperluan untuk mentakwilkannya. Hasil takwilan tu masih selari dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Okey, sebab qorib bila dikatakan dekat dari sudut pendengaran, dekat dari sudut ilmu, dekat dari sudut rahmat, itu memang masih lagi dalam kaedah bahasa Arab dan ia bukanlah satu takwilan yang janggal, yang aneh, yang pelik, yang okey, fahamlah ya. Okey, boleh rujuk video saya yang mengulas tentang amalan zikir itu ya. Baik. Sehingga sini saja dahulu ulasan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.